Okey. Antara buktinya ialah mereka pernah menerima kitab-kitab sebagai tebusan terhadap tentera Rom yang ditawan. Mereka juga menerima pembayaran jizyah dalam bentuk kitab. Mereka memberi banyak hadiah kepada kerajaan Rom untuk mendapatkan karya dalam bidang perubatan dan falsafah. Kesan penemuan sains dan teknologi pada zaman kerajaan Abbasiyah. Cara hidup dan status umat Islam telah berbeza daripada umat sebelumnya. Mereka lebih maju daripada umat-umat lain yang telah menguasai ilmu sains dan teknologi sebelumnya. Umat dan agama Islam dipandang mulia dan disegani. Ramai orang bukan Islam telah tertarik untuk memeluk Islam. Kepentingan menguasai ilmu sains dan teknologi merupakan ilmu yang mendominasikan kehidupan manusia. Sekiranya ketinggalan akan menyebabkan kita ketinggalan arus perdana. Ilmu sains dan teknologi perlu diadungkan mengikut cara Islam, iaitu berdasarkan syariat Islam supaya tidak berlaku sebarang penyelewengan. Integrasi ilmu antara ilmu fardu ain dan fardu kifayah serta ilmu-ilmu yang berkaitan dengan sains dan teknologi, kerana ia sangat penting untuk menjadikan umat Islam sebagai umat yang maju dari semua sudut. Sekian terima. Okey, terima kasih kepada kumpulan yang membuat pertanyaan. Tanya, anda dapat menyediakan slide yang menarik. Terima kasih. Okey, di sini baik. Saya nak kamu tolong faham antara kesan penemuan sains dan teknologi dengan kepentingan menguasai sains dan teknologi. Ada beza tak antara kesan dan kepentingan? Apa beza? Kesan tu apa maksud kesan? Impak. Kepentingan? Faedah. Kesan itu adalah impak, kepentingan, faedah. Itu tolong faham betul. Kalau soalan tanya kesan, tolong jawab impak penemuan sains dan teknologi. Kalau soalan tanya kepentingan, apa faedahnya sains dan teknologi terhadap umat Islam masa kini? Boleh tengok sekali lagi tak? Sebab selalunya kamu selalu duk confuse di sini. Ini kesan. Okey. Cara hidup status umat Islam berbeza daripada umat sebelumnya. Mereka lebih maju dari umat-umat lain. Umat dan agama Islam dipandang mulia dan disegani. Ramai orang bukan Islam tertarik untuk memeluk Islam. Yang ini kepentingan ke kesan? Kesan atau kepentingan? Faham? Itu adalah kesan. Senang ada tes. Maksudnya kamu dah faham perbezaan antara kesan dan juga kepentingan. Sebab soalan ni selalu dia akan tanya, terangkan kesan penemuan sains dan teknologi pada zaman kerajaan Abbasiyah. Kenapa saya beri penekanan? Sebab selalunya pelajar bukan bagi kesan, tetapi dia jawab kepentingan. Sebab tu saya nak memfaham betul beza antara kesan dan kepentingan. Okey? Ada apa nak tanya setakat tu? Ada apa nak tanya? Okey, kalau tak ada apa saya nak tanya. Tadi kawan kamu dalam surat pembertanya dia kata bukti Khalifah Kerajaan Abbasiyah amat mencintai ilmu kerana dari
daripada mencintai ilmu, inilah boleh berlakunya perkembangan sains dan teknologi. Berikan bukti. Apa bukti khalifah cintai ilmu? Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab? Fitri? Mereka menerima pembayaran jizyah dalam bentuk kitab. Menerima pembayaran jizyah dalam bentuk kitab. Betul tak? Betul. Jizyah. Apa maksud jizyah? Cukai apa tu? Cukai apa? Cukai perlindungan yang dikenakan kepada orang bukan Islam yang mendapat perlindungan daripada kerajaan Islam. So sebenarnya ia adalah bentuk apa? Duit lah kan? Tetapi kerana cintanya khalifah terhadap ilmu, kalau tak ada duit, nak bayar jizyah dalam bentuk kitab juga diterima. Nampak tak betapa cintanya khalifah zaman Abbasiyah terhadap ilmu? Boleh tukar jizyah daripada duit tu, tukar kepada ilmu. Nampak? Okey. Khalifah apa? Bagi satu contoh khalifah. Al-Ma'mun. Yang kedua, apa bukti ya? Wan Nur Afifah. Okey. Menerima kita sebagai keputusan kepada tentera-tentera Europe. Tentera? Beritahuan tentera apa? Tentera Rum. Jadi mereka menerima kitab tebusan kepada tentera Rum. Baik. Tentera Rum ditahan sebagai tebusan. Tidak. Tentera Rum telah ditahan sebagai tebusan. So nak lepaskan diri, tentera Rum kata, kami nak bagi kitab. Tuan nak terima tak? Apa khalifah kata? Alright, saya terima. Ini menunjukkan khalifah menghargai nilai ilmu. Tak dapat duit, dapat ilmu, itu lebih berharga. Inilah antara bukti-bukti bahawa khalifah-khalifah zaman kerajaan Abbasiyah amat mencintai ilmu dan akhirnya membawa kepada perkembangan sains dan teknologi zaman kerajaan Abbasiyah. Dan kalaulah dalam soalan diminta pula, apa bukti? Bukti yang menunjukkan bahawa perkembangan ilmu itu berlaku dengan giatnya di zaman kerajaan Abbasiyah. Apa dia dalam bentuk bilangan yang disebut oleh rakan-rakan kamu tadi, angka yang disebut tadi. Siapa boleh ingat? Berapa buah perpustakaan? 70 perpustakaan. Berapa manuskrip? 500 ribu. Berapa masjid? 700. Inilah jawapan-jawapan yang kamu perlu bagi. Andai kata soalan tu dia tanya mengenai perkembangan sains teknologi zaman kerajaan Abbasiyah, jawapan yang didokong dalam bentuk angka itu adalah jawapan yang terbaik yang pemeriksa tidak akan berbelah bagi lagi nak bagi markah yang penuh. Sebab kebolehan kamu memberi jawapan yang tepat dalam bentuk angka sudah memberi nilaian kepada pemeriksa calon ini memahami dengan tepat, jelas
teknologi. Jadi ini yang saya nak kamu ingat bila menjawab soalan perkembangan sains dan teknologi. Okey. Ada apa nak tanya sebelum kita bagi soalan sikit tu? Ada apa nak tanya? Jelas? Jelas? Okey, sekarang kita duduk 1:3 orang. Kita duduk 1:3 orang. Cepat bergerak, saya bagi satu latihan. Latihan yang simple saja. Kita tengok setakat mana kamu boleh faham. Cepat. 1:3 orang. Buat pusing saja. Duduk dalam bentuk bulatan, tak apa. 3 orang. Dalam masa 2 minit. Siapa cepat, dia dapat hadiah. Dah. Ada lagi kumpulan yang tak dapat? Okey, bagi sikit. Ambil satu kumpulan dulu, nak? Kan? Kita ambil dalam bentuk kumpulan dulu, lepas tu saya bagi. Tak, satu kumpulan satu dulu. Lepas tu saya mau kita usahakan bagi buat dalam video. Ada lagi kumpulan yang tak dapat? 2 minit, siapa cepat dia dapat? Okay, dah siap dah? Yang esei tu, tu dia dalam tu juga jawapan. Kalau soalan terangkan, jawab bagaimana kita menjawab soalan terangkan. Dah siap dah? Sikit je tu soalan tu, sepatutnya boleh jawab tu. Sependek pun boleh jawab dalam soalan tu. Okey, ni sambil-sambil kamu jawab dah, saya nak beri juga penekanan tajuk ni adalah tajuk yang penting So tolong beri perhatian kerana sudah 3 tahun kita jangkakan soalan perkembangan sains dan teknologi ni yang keluar dalam soalan SPM. Tapi sehingga tahun lepas soalan ni belum lagi ditanya dalam soalan SPM. Tetapi soalan percubaan 3 tahun berturut-turut ditanya perkembangan sains dan teknologi. Tapi soalan sebenar
Tidak ada. Jadi adakah yang menjadi tanda-tanda bagi tahun ini? So, tolong beri perhatian. Siap? Nama-nama penterjemah itu jangan lupa. Kumpulan mana yang dah siap? Cepat kat tangan. Siapa siap dulu? Satu balang coklat. Ada. Mana boleh satu balang? Kita bekerjasama dalam kumpulan kan? Siap? Abu? Siap, Bu? Siapa yang secepat dia dapat lagi. Nombor satu ada jawapan. Mana tak ada jawapan? Satu kan? Soalan objektif kan? Okey, dah siap? Siapa siap dah? Belah mana? Siap? Belah Bu? Bagus. Kumpulan pertama siap, Abu. Okey, mana Bu? Makan depan. Ya. Kumpulan kedua. Kumpulan ketiga. Kita bagi 3 kumpulan. Kumpulan ketiga siap. Kumpulan ketiga. Okey. Okey, kita dah dapat dah 3 kumpulan. Kita dengar jawapan dulu. Kan? Yang siap dulu belum tentu betul. Ya. Baik. Baik, kumpulan Abu, siapa wakil? Okey, yang lain tolong semak jawapan yang disediakan oleh kumpulan Abu. Kalau betul ke betul, salah atau salah. Okey? Saya lagi kamulah panel penilai. Adakah mereka ni layak mendapat satu apa namanya? Satu balang coklat yang dibahagi kepada 32 orang pada pagi ini. Okey. Adjektif 1 berikut adalah bukti kecintaan Khalifah Abbasiyah terhadap ilmu pengetahuan, kecuali D. Memberi ganjaran kepada kerajaan agung untuk mendapat hasil karya mereka. Okey. Betul ke salah? Salah. Apa jawapannya? C. Okey, yang kedua. Tidak. Penterjemah yang ditugaskan di Baitul Hikmah di zaman Al-Ma'mun ialah Yohana. Soalan struktur. Khalifah Al-Ma'mun membina balai cerap dan memerintahkan direka peralatan khusus untuk pendidikan dalam bidang astronomi. Betul ke salah? Betul. Astronomi jawapannya. Kedua. Khalifah As-Syarif Al-Idrisi memerintahkan sekumpulan ahli falak muslim mengukur lilitan bumi. Betul ke salah? Betul ke salah? Baik. Al-Idrisi adalah tokoh yang mengukur lilitan bumi. Khalifah yang mengarahkan ialah Al-Ma'mun. Tolong faham betul. Sebab itu
hati betul-betul, kerana kalau kamu melakukan kesalahan adalah satu kerugian. Fakta kamu ada, tapi kamu dah melakukan kesalahan menyebabkan kamu dah kehilangan markah. Ini yang kena ambil perhati ni. Bila kamu menjawab soalan, khususnya soalan objektif dan juga isi tempat kosong, sikit saja kita salah faham, dah rugi dah satu malam. Tadi dia tahu, dia kata Idrisi memang betul. Memang Idrisi adalah tokoh yang mengukur di bintang bumi. Tapi dia diarah oleh siapa? Oleh Al-Ma'mun. Right. Okay. Soalan esei. Baitul Hikmah memainkan peranan penting dalam pengembangan ilmu pada zaman kerajaan Bani Abbasiyah. Terangkan dua bukti yang menyokong pernyataan di atas. Yang pertama, menerima pembayaran jizyah dalam bentuk kitab. Yang kedua, di Andalus terdapat 700 buah masjid, sebuah universiti dan 70 buah perpustakaan yang mengandungi 500,000 naskah skrip. Betul tak jawapan? Salah. Betul tak? Salah. Okey, kenapa salah di mana? Yang pertama tu. Adakah isi yang pertama menjawab soalan ya. Okey. Kumpulan Kedua. Abu Bakar and the gang, dan juga rakan-rakan semua, tolong baca soalan dengan teliti. Soalannya, Baitul Hikmah memainkan peran penting dalam perkembangan ilmu zaman kerajaan Bani Abbasiyah. Terangkan dua bukti menyokong pernyataan di atas. So jawapan kamu mesti menyokong Baitul Hikmah sebagai pusat penyebaran ilmu. Okey, boleh faham? So sepatutnya jawapan kamu baik, Patricia, pula yang kedua. Tak apa, aku tu pusat. Kita tengok pula yang kedua jawab macam mana. Baitul Hikmah dijadikan pusat penterjemahan pelbagai bidang ilmu, dan di Andalus terdapat 700 buah masjid, satu universiti, 70 buah perpustakaan yang menyimpan 500,000 manuskrip dalam pelbagai bidang ilmu.